Okay, selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua murid tahun 6 STKC Pasir Benji 2. Okey, pada hari ini kita akan menulis ulasan berdasarkan buku teks muka surat 108. Okey. Jika murid-murid ada buku teks, murid-murid boleh buka buku teks dan membaca petikan yang ada di dalam buku teks tersebut. Okey. Berdasarkan buku teks tersebut, okey, cikgu akan membina satu soalan. Satu soalan ulasan. Apakah itu soalannya? Okey. Peta minda di bawah ini menunjukkan pantang larang masyarakat kita. Tulis ulasan tentang pantang larang masyarakat kita tersebut dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Okey, di sini dia mahu kita tulis soalan ini mahu kita tulis sebuah ulasan yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 perenggan yang menunjukkan ataupun menceritakan tentang pantang larang masyarakat kita. Okey. Okey, pantang larang masyarakat kita. Berdasarkan petikan dalam buku surat buku teks itu, kita dapat rumuskan bahawa ataupun diringkaskan bahawa masyarakat Cina, apakah pantang masyarakat Cina? Masyarakat Cina tidak boleh menyapu sampah pada hari pertama tahun baru Cina. Mengapa? Kerana perbuatan ini boleh menolak tuah. Maksudnya menolak ong lah. Kalau kita buat, seolah-olah kita menolak rezeki datang ke rumah kita. Okey, bagi masyarakat India pula, antara pantang larangnya ialah seseorang wanita mengandung tidak boleh keluar rumah seorang diri pada waktu malam. Mengapa? Kita tanya. Kerana dikhawatiri ataupun dirisaukan bahawa wanita itu akan diganggu roh jahat. Apakah yang akan berlaku kalau diganggu roh jahat? Mungkin wanita itu akan sakit atau kurang sihat. Bagi orang Melayu pula, dilarang bersiul di dalam rumah. Apa maksud bersiul? Bersiul ialah membunyikan sesuatu melalui mulut. Contohnya bersiul begini. Itu ialah bersiul. Okey, bila bersiul dikhawatiri akan menyebabkan ular masuk ke dalam rumah. Orang-orang dulu ataupun orang dulu bagi masyarakat Melayu, mereka takut jika membunyikan siulan akan menyebabkan ular tertarik dan masuk ke dalam rumah. Okey, melalui maklumat yang telah diberikan ini, kita tahu bahawa masyarakat Cina, India dan Melayu mempunyai pantang larang mereka sendiri. Okey, bagaimana kita hendak membina sesebuah karangan ulasan? Ulasan ini dia ada peraturannya. Dia mempunyai pendahuluan, isi-isi dan juga penutup. Itu ialah sebuah ulasan yang baik. Kita tengok pendahuluannya. Pendahuluan. Bagaimana kita hendak menulis pendahuluan? Bila kita hendak menulis pendahuluan, kita perlu membaca semula soalan dan faham betul-betul soalan yang hendak kita jawab itu. Contohnya soalan yang kita telah belajar hari ini ialah peta minda di bawah ini menunjukkan pantang larang masyarakat kita. Tulis ulasan tentang pantang larang masyarakat kita tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Okey, kita tahu. Ini merupakan pantang larang. Okey, apa yang perlu awak buat? Membaca dan memahami soalan dengan sebaik-baiknya. Okey, untuk murid yang tak berapa pandai, awak boleh menyalin semula soalan, tetapi biarlah bila salin itu, bila kita faham, adakah itu menunjukkan ayat yang betul untuk membina sesebuah pendahuluan. Kalau di bawah ini, dia boleh dijadikan sebuah pendahuluan. Contohnya, peta minda di bawah ini menunjukkan pantang larang masyarakat kita. Bila kita tulis berdasarkan salin semula pada soalan itu, yang ini amat mudah untuk murid-murid yang lemah, yang masih belum lagi mampu untuk menulis dengan lebih baik. Tetapi kalau murid yang lebih cerdas, jadi dia boleh mengolah semula soalan dengan idea sendiri.
kemudian memurnikannya dengan lebih baik. Ini idea awak sendiri berdasarkan apa yang awak hendak tulis di dalam ulasan. Okey, masyarakat Malaysia terkenal dengan menggambarkan pantang larang mereka sendiri. Ini adalah contoh pendahuluan yang boleh menggunakan idea awak sendiri. Okey, memurnikannya daripada pendahuluan ataupun soalan itu. Jadi, kalau awak dah boleh amalkan ataupun kalau awak tak mampu buat sahaja, tulis sahaja berdasarkan soalan. Tapi kalau awak cerdas, murid yang cerdas, awak boleh tulis dengan idea awak sendiri. Baiklah, selepas menulis pendahuluan, kita menulis isi. Isi-isi penting. Di dalam gambar rajah yang telah diberikan, pentadbiran yang telah diberikan, kita dapat 3 isi penting, iaitu antara Cina, maklumat pantang larang Cina, maklumat pantang larang India dan maklumat pantang larang Melayu. Okey, kita lihat tengok. Maklumat yang pertama oleh masyarakat Cina ialah tidak boleh menyapu sampah pada hari pertama Tahun Baru Cina. Kemudian masyarakat India pula, wanita mengandung tidak boleh keluar seorang diri pada waktu malam. Dan akhir sekali pada masyarakat Melayu, dilarang bersiul di dalam rumah. Okey, untuk membina isi-isinya, kita perlulah menulis ayat yang lengkap. Bagaimana sesebuah ayat yang lengkap itu? Ayat yang lengkap itu perlulah mempunyai penanda wacana atau permulaan ayat yang menarik. Kita boleh memulakan ayat itu ataupun membuat penanda wacana. Contohnya, antaranya, kemudian, akhir sekali. Ini boleh dihafal sekiranya awak hendak membuat ulasan. Okey, tetapi dalam ayat ini kita perlu menambah ayat permulaan yang lebih menarik. Contohnya, ayat orang Cina. Kemudian orang India percaya. Akhir sekali orang Melayu. Okey. Isi tersurat. Isi tersurat ialah apa bahan yang telah dibaca dan dilihat. Okey. Baik ni. Untuk yang isi pertama ialah tidak boleh menyapu sampah pada hari pertama Tahun Baru Cina. Mengapa? Kita menggunakan soalan-soalan untuk menghuraikan lagi apa yang isi tersurat. Okey, isi tersurat ialah menolak tuah. Ini ialah untuk murid-murid yang masih lemah. Tetapi kalau murid yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, dia boleh menambahkan huraian ini. Contohnya, antaranya orang Cina tidak boleh menyapu sampah pada hari pertama Tahun Baru Cina kerana ia menolak tuah. Okey, kerana ia boleh menolak tuah. Okey, yang kita boleh tambah ayat sini. Menolak tuah, kalau jika pandai, menolak tuah yang membawa rezeki, yang membawa kebaikan, yang membawa wang. Okey, yang mendatangkan wang. Okey. Bila kita menulis ini, untuk menyambungkan isi tersurat dan isi tersirat, kita memerlukan satu teknik yang boleh kita hafal, boleh kita faham. Inilah tekniknya. Sukat. Apa itu sukat? Sukat ini ialah S untuk supaya, U untuk, K untuk kerana, A untuk agar dan D untuk dengan. Apabila kita menggunakan sukat, kita sudah hafal supaya, untuk, kerana, agar, dengan, kita boleh menyambung ayat ini ataupun isi tersurat dengan isi tersirat dengan menggunakan sukat. Okey, cikgu bagi contoh ayat pertama. Antaranya orang Cina tidak boleh menyapu sampah pada hari pertama Tahun Baru Cina kerana menolak tuah. Kita gunakan kerana, menolak tuah yang membawa kebaikan. Kalau yang membawa kebaikan tu untuk murid yang pandai. Untuk isi dua, kemudian orang India percaya wanita mengandung tidak boleh keluar rumah seorang diri pada waktu malam. Okey, untuk sambung ini kita fikirkan apa yang sesuai. Kerana diganggu roh jahat, kerana takut diganggu roh jahat yang boleh menyebabkan wanita itu sakit. Jika awak nak sambung lagi isi tersirat ini. Akhir sekali orang Melayu dilarang bersiul dalam rumah supaya tidak menyebabkan ular masuk ke dalam rumah dan menyebabkan ketakutan contohnya. Awak boleh tambah lagi menggunakan awak punya idea sendiri. Okey, apa idea yang telah cikgu tuliskan ini? Ini ialah idea yang untuk murid-murid yang masih tidak mampu menulis dengan lebih baik.
Tetapi jika seorang murid itu sudah mampu menulis atau mempunyai kecerdasan yang tinggi, murid itu boleh menulis ataupun menambahkan idea-idea mereka yang tersendiri. Okey. Seterusnya, untuk penutup. Penutup merupakan satu rumusan ataupun kesimpulan kepada apa yang telah kita buat. Okey, untuk penutup kita tulis berdasarkan apa yang ditulis. Apa yang kita tulis itu mestilah kita rumuskan. Kebiasaannya berunsurkan positif dan mempunyai nilai-nilai yang murni. Biasanya rumusan itu mestilah mempunyai nilai-nilai yang murni. Okey, cikgu bagi contoh. Okey. Penutup boleh dimulakan dengan ayat kesimpulannya, konklusinya, oleh yang demikian. Tetapi hari ini cikgu menggunakan kesimpulannya. Kesimpulannya, pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat kita harus terus diamalkan kerana ia mendidik tingkah laku seseorang menjadi seorang yang baik. Tengok, kesimpulannya dia ada unsur positif dan nilai murni. Jadi jika kita ingin menulis sebuah kesimpulannya, kita bolehlah menulisnya untuk menunjukkan sesuatu yang positif dan nilai murni. Kesimpulannya ini kita boleh gunakan konklusinya pun boleh juga. Konklusinya, pantang larang yang diamalkan pun boleh juga. Oleh demikian, pantang larang yang diamalkan oleh kita harus terus pun boleh juga. Tapi ini merupakan ayat-ayat contoh. Ini boleh dihafal. Okey, baiklah. Okey, apa yang perlu anda buat? Tugasan murid. Apa tugas murid pada hari ini? Okey, murid-murid salin semula jawapan menjadi satu ulasan 3 perenggan yang lengkap. Okey, anda boleh kembali kepada bahagian-bahagian tertentu, awak salin balik dan buat semula menjadi sebuah ulasan yang lengkap. Okey, bila sudah menjadi ulasan yang lengkap, awak boleh hantar maklumat ini kepada cikgu melalui WhatsApp ataupun sebagainya. Okey, baiklah, itu saja pada hari ini. Cikgu harap maklumat ini memberi manfaat kepada semua dan cikgu harap anda dapat sesuatu dengan apa yang cikgu beritahu pada hari ini. Dan jika ada masalah, boleh hubungi cikgu ataupun boleh bertanya dalam grup WhatsApp kita. Okey, cikgu ucapkan terima kasih dan selamat melakukan tugasan yang cikgu berikan ini. Terima kasih.